Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Ta'ala, selamat kita berjumpa pada petang ni dalam majlis membaca tentang tidak mendahului, iaitu tidak terkehadapan daripada imamnya. Kemudian tidak mendahului dalam sudut perbuatan. Kita ulang baca, tidak mendahului imamnya pada tempat salat dan juga pada perbuatan takbiratul ihram dan salam, ya. Jadi kalau tentang apa mendahului pada perbuatan pada tempatnya, iaitu apa, tidak terkehadapan, kita sudah bincang, iaitu yang dimaksudkan ialah tumit. Yang dimaksudkan dengan tumit. Kalau sembahyang duduk, yang dimaksudkan ialah belakang. Jadi dengan imam mesti kena imam depan, di belakang sikit aja. Kalau di sembahyang diri ialah tumit imam, tumit dia mesti kena belakang sikit saja pun jadi, ya. Baik. Kemudian tentang perbuatan pula, tidak mendahului imam pada takbiratul ihram dan juga salam. Kita sudah bincang juga. Pada yang lainnya kita boleh mendahului imam tidak lebih daripada 2 rukun fi'li. Boleh, ya? Boleh. Umpamanya pada rukuk. Imamnya rukuknya lama, aku ni bukan boleh, pinggang aku sakit, umpamanya, ya. Subhana rabbil azim bihamdi. Aku dah 3 kali kok belum bangun-bangun. Kita bangun dulu. Boleh? Kita bangun dulu. Tetapi kita bangun, imam masih rukuk. Berapa rukun selisih? 1 rukun selisih. Imam i'tidal, kita pun dalam i'tidal. Boleh sama. Tetapi kalau kita tunggu imam tengah rukuk, kita dah i'tidal. Apabila kita dah 1 rukun selisih, kita tak sabar pulanya, i'tidal kok lama pulanya, dah aku sujud. Sekarang sudah 2 rukun fi'li. Kita tak boleh bangkit, kita kena tunggu dalam sujud. Kalau sekali umpamanya kita bangkit saja, imam masih dalam i'tidal, batal sembahyang kita. Kita boleh terdahulu daripada imam 2 rukun fi'li. Sepertinya contohnya tu tadi. Imamnya bacanya kok lama sangat rukuknya, aku ni pinggangnya dah sakit. Subhana rabbil azim bihamdi. Kita sami Allahu man hamidah begitu. Kalau kita bangkit dengan sengaja begini, sunnah kita balik semula. Dah diri balik semula. Orang elok, ya, imam belum bangkit, aku dah bangkit. Dah diri ni pun dah okey lah. Dah okey. Itu bukan kira menambah rukuk tau. Itu kira mendapatkan semula imamnya. Maka dia rukuk balik semula. Sunnah, ya. Tetapi kalau dia bangkit kerana lupa, tak sengaja, sami Allah menamdah, tengok, kok masih rukuk semuanya, ya. Umpamanya, kok masih rukuk? Tak boleh tidak, dia wajib rukuk balik semula. Tapi kalau dia sengaja naik, sunnah dia turun. Begitu juga pada sujud. Dia sujud, orang tengah sujud, dia bangkit. Kenapa kau bangkit? Memang sengaja aku bangkit. Pasal aku tak bertahan sujud lama-lama, kepala aku sakit, umpamanya, ada darah tinggi, kepala aku sakit, maka aku sengaja bangkit. Dah bangkit, sunnah jangan teruskan, turun balik. Sunnah dapatkan balik semula dengan imamnya. Tetapi kalau dia lupa, dia dah bangkit, tengok loh, kok semua masih sujud, wajib dia dapatkan sujud balik semula. Begitu, ya. Jadi kita boleh mendahului imam 2 rukun fi'li, tidak menjadi apa. Kita boleh semua salat tidak menjadi apa. Kes-kes begini selalu berlaku pada macam mana? Tak ada batal sembahyang. Khususnya kalau imam sakit kaki macam saya. Allahu Akbar, aku belum sampai sujud, banyak makmum dah sampai dulu. Betul tak? Kalau itu masuk kes gini ke tidak? Sebetulnya tak masuk kes gini, walaupun dia dah tersujud dahulu daripada imam. Kenapa? Kita dah boleh mula bergerak apabila kita dengar imam punya suara Allahu Akbar, kita dah boleh bergerak. Lepas tu imam sayogianya dia jangan bergerak, dia jangan sebut Allahu Akbar kecuali dia dah separuh gerak. Jadi kalau dia gerak, dia ucap Allahu Akbar, makmum terus pun gerak, tetap makmum masih tidak dapat mendahului dia. Pasal dia dah separuh gerak, baru dia Allahu Akbar. Kalau kita sakit kaki nak turun bawah, kita dah habis dah 3 suku gerak, Allahu Akbar pun orang masih boleh lomba kita.
Begitu ya. Nanti dia dah tersujud dulu daripada imam. Habis macam mana hukumnya? Ya tak apa-apa. Bukan kau sengaja. Bukan kau sengaja, dan kerana uzur imamnya pun slow, tidak apa-apa. Kalau kau sengaja pun tak batal sembahyang. Kalau kau sengaja pun tak batal sembahyang. Kerana apa? Boleh dua rukun fi'li. Boleh dua rukun fi'li. Baik ya. Baik, tentang takbiratul ihram, salam yang pertama. Tentang takbiratul ihram, kita tak dah dikira mendahului imam. Kalau tentang yang lain-lain rukun tu kita mendahului imam, umpamanya sujud, kita dah sampai, imam belum sampai, kita kena mendahului. Walau dengan sikit sekalipun. Tapi kalau takbiratul ihram, imam punya bar belum masuk, ra-nya belum mati, Allahu Akbar, ra-nya belum mati, tetapi kita dah Allah, kita sudah mula halid kita dah mula naik, imam belum sampai bar, itu dah kena mendahului imam. Dia kena imam dah komplit takbirnya, Allahu Akbar, barulah kita Allahu Akbar. Kalau salam pulanya, imam Assalamualaikum, mimnya belum mati, salam pertama. Salam pertama, Assalamualaikum, kita pun dah Assalamualaikum, dia belum mimnya belum mati, kita dah angkat hamzah kita, alif kita, kita dah mendahului imam. Di Assalamualaikum, afdalnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum, mim yang kedua, kum yang kedua, baru kita salam. Baru kita salam ya. Itu dengan pasti, ya. Itu dengan pasti begitu ya. Jadi kalau kita tercepat daripada imam, kalau kita terlambat daripada imam pulanya, dan kalau lambat daripada imam, ini kita baca ni syarah apa yang kita dah baca minggu lepas ya. Kalau lambat pulanya, kita terlambat daripada imam, kalau tanpa uzur, kita boleh lambat 2 rukun fi'li. Kalau dengan uzur, kita boleh lambat 3 rukun fi'li yang panjang. Kalau dengan uzur. Tanpa uzur seperti apa? Imamnya baca biasa, tak adalah laju sangat, tapi kita slow sangat. Ataupun kita sengaja tak nak baca Fatihah dulu, umpamanya terkhayal baca Fatihah umpamanya ya. Imamnya tak ada laju sangat. Imamnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim umpamanya lah ya. Rakaat 3, rakaat 4. Kita yang slow sangat, bukan main macam masuk musabaqah, ada pakai lagu lagi umpamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amboi, slownya. Imam kita tak, kalau kita tanpa uzur, hanya dibenarkan 2 rukun fi'li, panjang ataupun pendek. Seperti apa? Kita tengah diri, imam rukuk. Imam masih rukuk, kita masih diri. Berapa rukun fi'li? 1 rukun fi'li. Imam sami Allahu liman hamidah. Kita berapa rukun fi'li? 2 rukun fi'li. Kita masih diri, kita masih tengah iyyaka na'budu wa iyyaka. Dia Allahu Akbar, dia masuk sampai sujud saja, kita belum rukuk, batal sembahyang kita. Begitu ya. Jadi yang nama ikut, kena ikut. Tak boleh saina dewe. Bahkan kalau yang saginya imam gerak, kita gerak. Imam baca, kita baca. Khususnya takbiratul ihram, kita dahului tak boleh, lambat sangat pun tak boleh. Imam Allahu Akbar, segera kita Allahu Akbar. Nabi mengatakan likulli syai' safwa wa safatus salat takbiratul ula ma'al imam. Bagi setiap sesuatu tu adalah intipatinya, dan intipatinya sembahyang kau dapat takbiratul ihram beserta imam. Maknanya apa? Segera lepas imam kita pun gitu. Yang ada kita baca, kita dah tengah baca, orang dah waladhdallin, dia baru Allahu Akbar. Biasa kita dengar begitu, dan kita tahu dia bukannya datangnya lambat. Tak bagus begitu, tak bagus. Dan ada nanti sebelum kita dah rukuk, dia masih baca Fatihahnya cepat-cepat. Yang nama sembahyang berjemaah, jangan rosakkan hayah jemaah. Yang imam dah rukuk, kau masih diri. Imam dah diri, kau masih rukuk. Tak cantik, makruh. Makruh begitu macam dalam sembahyang jemaah. Sampai 2 rukun fi'li, batal sembahyang kau. Imam dah rukuk, kau masih qiyam, 1 rukun fi'li. Imam i'tidal, kau masih qiyam, 2 rukun fi'li.
Satu panjang, satu pendek. Rukuk panjang, i'tidal pendek. Imam masuk sujud, kau masih diri, batal sembahyangmu. Jadi imam tengah i'tidal, kau kena segera rukuk. Dia dah boleh dia sujud. Sekarang pun 2 rukun fi'li balik semula. Iaitu apa? I'tidal dan sujud. I'tidal dan sujud. Ya, i'tidal dan sujud. Tetapi kalau kerana uzur. Kerana uzur seperti apa? Imamnya punya speeding, engkau pulaknya baca biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah, speeding dia pakai full gear umpamanya, ya. Full gear. Dan kau belum sempat, itu kira uzur. Itu kira uzur, Itu kiranya uzur. Maka dibenarkan 3 rukun fi'li yang panjang. Kita sebut nanti 3 rukun fi'li yang panjang. Contoh-contoh uzur tadi imamnya terlampau laju sangat. Ataupun kau terlupa Fatihah. Suhufi Ibrahim wa Musa, saking panjang dia baca. Aku tadi dah baca Fatihah ke belum baca Fatihah? Wajib baca tak? Wajib baca Fatihah kita. Kira uzur. Ataupun imamnya tak baca surah. Rakaat pertama kan kita dengar dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum belum amin pun, Allahu Akbar, amin pun dia tak baca, kebangetan imamnya, ya. Imamnya sah tak sembahyangnya? Sah. Jangan kata surah, amin pun dia tak baca. Kita ni kena baca Fatihah kan? Uzur, tu kira uzur. Ada satu ustaznya dia ajar muridnya bab ginilah, bab terlambat tercepat terlambat. Kemudian faham ya semua, sama faham ya, betul. Dia sembahyang, dia baca waladdallin, Allahu Akbar. Litang pukang makmumnya, muridnya kat belakang litang pukang. Lepas saya tanya, macam mana tadi? Macam mana tadi? Siapa yang begini-gini batal, siapa yang gini-gini okey, begini. Dia tak baca surah, jangan tak baca surah, tak baca amin pun. Nak try nanti maghrib. Allah. Dia waladdallin, Allahu Akbar, tak baca surah, dia tak baca surah. Begitu. Itu semua tu kena uzur. Kalau uzur boleh kalau kerana uzur kita boleh terlambat 3 rukun fi'li yang panjang. 3 rukun fi'li yang panjang. Kalau tanpa uzur tadi 2 rukun fi'li panjang ataupun pendek. Kalau dengan uzur boleh 3 rukun fi'li panjang. Kita masih Fatihah, imam sudah rukuk. Berapa rukun fi'li? Kita masih Fatihah, dia dah i'tidal. Berapa rukun fi'li? Belum, masih kira 1 sebab apa i'tidal pendek. Dia kena 3 rukun fi'li panjang. Dia dah sujud, kita masih baru maliki yaumiddin umpamanya. Ya. Berapa? Dia dah dibacanya laju, pergerakannya pula laju juganya. Dah 2 rukun fi'li panjang. Dia duduk antara 2 sujud. Berapa rukun fi'li? Tetap 2 rukun fi'li panjang sebab i'tidal dan duduk antara 2 sujud rukun 2 fi'li. Dia sujud yang kedua 3 rukun fi'li. Sebelum dia angkat kepala kau mesti rukuk. Dia angkat kepala saja, apa jadi? Kalau kita nak teruskan sembahyang kita mufaraqah. Kalau tak nak kau terus diri, maka sekarang dia diri dan kau diri. Jadilah kau masih tetap rakaat pertama, dia rakaat kedua. Jadi status kau macam masbuk. Jadi kita teruskan, tetapi dia kiranya kau dah mengambil 2 rakaat bagi 1 rakaatmu. Kau ambil 2 rakaat imam bagi 1 rakaatmu. Begitu, ya. Begitu. Jadi kalau kalau kerana uzur dia benarkan 3 rukun fi'li yang panjang. Apabila selamat apabila selesai imam daripada tunggu rukun fi'li yang panjang, kalau dia nak rukuk juga, pasal dia tak nak tunggu, sekarang aku tak nak tunggu dia. Tadi dia dah laju, kau kena mufaraqah. Kau rukuk sendiri, kau yang tidak sendiri. Kalau kau masih nak ikut dia, sekarang kau dah tak boleh rukuk dan sujud lagi. Jadi kiranya dia dah 2 kali Fatihah, 2 kali rukuk, 2 kali sujud, kau baru kira 1. Nanti lepas habis kau tambah lagi 1 rakaat. Begitulah, begitu ya. Jadi yang nama sembahyang kena gitu, jaga hayatnya, jaga cantiknya dalam jemaah. Tak bagus yang dia sujud penghabisan pun. Sujud penghabisan kan sunat doa. Lama. Kalau kau sembahyang sendiri nak doa lama pun tak apa. Ni sembahyang berjemaah, imam dah duduk tahiyat, dia masih sujud lama. Kadang macam aku nak quit aja tau. Ya, kalau orang sebelah gitu. Macam kita nak quit aja, kalau quit makruh lah hukumnya. Kalau kita panggil, oi, dia batal sembahyangnya. Baik begitu ya. Kadang macam aku nak quit saja. Imam dah duduk tahiyat kok dia masih sujud lama. Bukan makin afdal ya.
bukan makin afdal. Habis saya nak berdoa. Saya doa, boleh. Panjang pun tak apa. Sembahyang sendiri. Suka tingkau nak berapa lama pun boleh. Begitu ya. Sembahyang jemaah ikut kaedah jemaah. Begitu ya. Ikut kaedah. Maka kalau kita tak suka ya orang kita paling tak suka orang kalau tegur imam ya. Ustaz, imam ni bacaannya terlampau slow. Ustaz, imam bacaan terlampau laju. Dia imam ke engkau imam? Pokoknya imam yang dilantik oleh AJK ya, yang imam yang sah. Dia namanya dia imam, kau ikut dia. Tak boleh diikut dia pula ikut kau. Kalau dia slow, yang kau slow sikit. Kalau dia laju, kau speeding sikit. Orang lain kau boleh. Kecuali terlampau sangat, lajunya terlampau sangat, barulah boleh juga. Dan kalau imam setakat, memang ada orang sembahyangnya perlahan, yang sembahyangnya laju. Kalau setakat sembahyangnya terperlahan ke terlaju sikit, kita tak nak tegur. Nombor satu, dia imam tau. Imam tu ada authority. Imam tu ada kehormatannya. Imam tu ada imam rawatib lagi, imam yang dah dilantik tu kita kena ikut. Kita tak boleh, imam rawatib ni ada pangkat dia sendiri. Kita tak boleh kamat tanpa izin dia. Tak boleh tampilkan orang lain ke depan. AJK sekalipun, pengurusi pun ada, kecuali qadi ataupun mufti ataupun raja. Tak tahu ada ustaz lain datang, kita jemput ustaz, jemput jadi imam, imamnya tak pelawa, tak boleh. Ustaz tu pun tak boleh ke depan. Kena imamnya yang punya authority. Kena imamnya authority. Dah bang, dah kamat, kita tak nak sembahyang sini. Macam saya kadang-kadang kan bang maghrib, saya tak sembahyang di masjid tu, saya nak pergi kuliah tempat lain. Kerana minta izin imamnya, imam boleh ya, saya sembahyang tempat lain ya. Tu imam rawatib punya authority. Kalau masjid-masjid yang mahsurin, masjid-masjid yang jemaahnya orang dia saja, tak ada orang luar. Kita nak masuk sembahyang Zuhur pukul 3, kena minta izin imamnya. Kecuali masjid yang memang tepi jalan, orang mampir-mampir macam surau-surau kita tepi jalan semua. Kalau masjid yang dalam kampung saja, kita nak datang selain daripada waktu jemaah, kita nak adakan jemaah, kita minta izinkan imamnya. Tuan imam, kami datang satu grup ni datang lambat, kami nak sembahyang jemaah, boleh minta izin? Tengok authority imam tu tinggi ya. Nah, boleh imamnya izin? Boleh. Imamnya dah lambat, sudahlah. Sembahyang sendiri-sendiri. Sembahyang sendiri-sendiri ya. Sembahyang sendiri-sendiri. Itu imam rawatib. Itu imam rawatib ya. Tinggi dia punya authority, dia tinggi. Jadi imam rawatib. Jadi si imam rawatib ini kita tak suka orang kalau komplain, ustaz imam ni bacanya kok pelan, bacanya kok laju. Engkau ikut saja. Kau ikut saja. Ya dah dia namanya imam, dia namanya imam, tak boleh ditukar-tukar sembarang. Dan kita tak suka tegur. Kalau dia jenis bacanya memang cermat, kita suruh laju, nanti dia rasa tak sempurna sembahyang dia. Kalau tak sempurna, dia tak sah. Kalau dia memang bacanya slow, kau suruh laju, nanti dia bacanya kalang kabut. Kalau dia memang bacanya laju, kau suruh dia slow, nanti dia boring. Dia bacaannya banyak khayal, dan dia tak suka khayal dalam sembahyangnya, mengganggu. Yang nama imam, imam. AJK dah lantik, AJK dah lantik. Kau yang adjust, wahai makmum. Kau adjust. Kan ada imam terlaju, imam ada imam terpelan. Bukan asyik-asyik imamnya asyik ditegur. Pak imam, lajukan sikit. Pak imam, slowkan sikit. Kau yang kena mesin, boleh lajukan, boleh slowkan. Tak boleh. Yang nama Pak Imam kena dihormati. Saya tak suka orang kalau tegur-tegur imam, kita bilang awak ikut, awak adjust awak punya speed. Awak adjust. Orang lain kok boleh. Kecuali semua satu masjid bilang kami sampai tertinggal rukun fi'li, kami sampai tak sempat Fatihah, umpamanya lah ya. Satu masjid cakap begitu. Okeylah, kita perhatikan, kemudian kita tegur. Tapi kalau semua orang boleh, setakat awak saja yang tak boleh, maknanya awak yang kena adjust awak punya diri, bukan imam tu. Dan kita tak suka nak tegur imam. Kenapa tak suka nak tegur imam? Pasal sebelum dia diambil, dia dah ditegur dulu. Dah ditegur dalam interview, kan dia ditest dulu, dah dicek dulu, dah ditanya orang dulu macam mana. Itu dah kena merupakan tegur tu. Dia dah ditegur dulu, dia dengar dan dah lulus pun. Jadi kau punya teguran sama yang juru interview dia tu, mana lebih kuat? Juru interview lagi kuat. Juru interview dah luluskan, maka kau tak perlu layan kau punya komplain. Begitu ya. Dan kalau orang komplain imam, kita tak suka. Ikut saja. Ikut saja. Kalau laju ya laju, kalau slow ya slow. Begitu. Ikut saja ya, ikut saja. Begitu. Kalau terslow sangat, mufarakah. Kalau slow sangat, boleh 2 rukun fi'li. Kalau tanpa uzur, dengan uzur boleh sampai 3 rukun fi'li yang panjang. Sampai begitu. Tetapi jangan sikit-sikit imamnya ditegur. Ustaz lajukan sikit, ustaz slowkan sikit. Tak boleh ya, tak boleh. Kita tak suka. Adab dengan imam kita kena jaga, jangan sampai dia ada penghormatan yang nama jadi imam ni ya, imam rawatib. Baik. Ini syarah daripada apa yang telah kita baca di perenggan bawah. Muka surat 83.
Mestilah makmum mengetahui pergerakan imamnya, sama ada mendengar suaranya atau melihatnya, atau melihat saf yang dapat melihat imam tersebut dan sebagainya. Baik. Kemudian yang kita nak sebut di situ adalah yang peringkat tengah dan peringkat bawah ialah lokasinya, ada dinding tak ada dinding. Sekarang ni yang kita baca ialah mestilah mengetahui pergerakan imamnya. Mengetahui pergerakan imamnya. Tak tahu pergerakan imamnya tak boleh. Tahu pergerakan imamnya tu macam mana? Apa ini? Ini tak ada apa-apa. Macam ada sedikit abuk tadi. Kadang orang kasih kita air ini ya. Periksa lah dulu kalau ia pun. Ada tek cicaknya dekat sini. Kan tak kolu aku nak minum ya. Kadang ada bangkai ulatnya ke apa dekat sini. Tak boleh tahu. Tak boleh ya. Ini kan dari kotak kan, dari kotak. Sekarang tak kisahlah, kalau zaman dulu kan mesti nak ada cawannya, nak ada jugnya kalau orang dulu ya. Kita tak kisah, sekarang dah simple gini sudahlah. Pada tekak aku kering tak apa. Tak payah jug pun tak apa sudah. Tapi kalau segini kau kesat bulu le ke apa, ya Allah. Macam-macam pesen orang. Tak kolu. Kolu apa kolu? Tak boleh termakan, tak boleh terminum, tak boleh tertelan, tak selera gitu. Tak kolu. Kalau tak kolu dikolu-kolukan, ya qalu inna lillahi wa inna rajiun. Begitu ya. Baik. Tentang mengetahui pergerakan, sama ada dengar ataupun lihat imam ataupun lihat makmum. Baik. Seperti dalam masjid. Dalam masjid tak jauh jarak, umpamanya orang perempuan di belakang, ada tabirnya dinding tinggi, mikrofon imamnya pulaknya mati, dan suara imamnya pula tidak kuat, dan tidak ada bilal yang membalir. Sebab itu kalau mikrofon imam jatuh, sayugianya dalam 3-4 saf yang belakang terus otomatik jadi membalir. Suami imamnya pulaknya tua, imamnya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kalau ada mikrofon boleh dengar tak? Ada mikrofon boleh dengar tak? Tak ada mikrofon boleh dengar tak? Kan tak boleh dengar. Begitu ya. Suaranya slow, maka sayudia yang di belakang tu, kalau imamnya rukuk dan sujud dia sambut. Imam Allahu Akbar, boleh dengar? Allahu Akbar, boleh dengar? Sami Allahu liman hamidah, boleh dengar? Kan tak boleh dengar kan? Yang belakang ni dengar, dia kena kuatkan suara dia. Kalau mikrofon jatuh aja dia dengar aja, dia masih boleh dengar, tapi dia dah pelan, dia tahulah belakang-belakang dia tak boleh dengar. Maka dia pun sambungkan suara dia, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, imam baca, kita nak jawab apa? Bilalnya nak jawab apa? Ya? Kalau kita mazhab Syafi'i, Sami Allahu liman hamidah Syafi'i. Kalau yang Rabbana lakal hamd tu Maliki. Pulaknya kalau maka Rabbana walakal hamd, dia balik aja kok dah jadi Maliki. Ya, balik kok jadi Maliki. Ya, kita Syafi'i terus Syafi'i, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Begitu ya. Jadi kuatkan suara. Taruhlah yang belakang pun tak ada, suara imam pun tak dengar, makcik kat belakang di balik tabir tak nampak. Apa nak bikin? Terus niat mufarakah. Kalau ikut agak-agak, tak boleh agak-agak. Kalau tak tahu pergerakan imam saja, batal. Tak tahu saja sekarang dah macam mana dia sampai di tahap belum rukuk gitu. Ada sampai di tahap macam dah ragu aja. Terus wajib mufarakah. Kalau tak tahu, masih tunggu, masih tengok, masih apa dan tak nampak pulanya, memang dalam skrinnya dapat umpamanya ya. Macam mana? Tabirnya pulanya tebal dan masjidnya luas juga, tak boleh dengar suara imam. Terus niat mufarakah. Kalau tak tahu juga umpamanya, tak tahu juga, agak-agaknya dah rukuk lah ni. Tahu agak-agaknya dah i'tidal lah ni. Tahu rukuk lagi, sujud lagi, kok dengar suaranya. Sebab mikrofonnya tadi jatuh kat bawah. Jadi dia sujud dekat dengan suara dengar. Kan betul, nasib baik aku agak-agak betul. Semasa kau agak-agak tu kau ikut tanpa kau ketahui, dah batal sembahyangnya.
dah batal sembahyangnya. Mengikut tanpa mengetahui, dah mesti kena tahu pergerakan imam. Sama ada mendengar dengan pembesar suara ataupun tak pembesar suara, ataupun suara imam ataupun suara orang membaligh, ataupun melihat ya, tak ada mikrofon tapi boleh lihat jauh di belakang sana, boleh nampak. Tak nampak imamnya tapi nampak makmumnya. Tak dengar suara imamnya tapi dengar suara makmumnya. Kan ada dengar suara makmumnya kan. Bilal tu makmum lah nak maknanya ya. Dan tak semestinya Bilal ya. Dulu apa yang saya dengar ya, Masjidil Haram sebelum pakai mikrofonnya zaman ya, kalau membalighnya tu banyak, bukan satu membaligh saja. Sekarang satu saja. Kalau dulu membalighnya banyak, dan yang membaligh bukan satu ya. 4-5 saf satu membaligh, 4-5 saf satu membaligh. Jadi kalau masjidnya besar, satu baris tu dalam 3 saf ke belakang ada 3 membaligh, sana. 3 saf, 4-5 saf ke belakang lagi 3 membaligh. Dia dengar, dia sambut, dia dengar, dia sambut, dan sampai ke belakang masih boleh dengar. Begitu ya. Membaligh bukan satu. Yang membaligh tengok keperluan. Kalau tak ada keperluan, tak payah membaligh. Tak payah membaligh. Kalau nak membaligh pun kerana ambil sunnah seperti hari Jumaat, sunnah ada membaligh walaupun masjid tak penuh, walaupun ada mikrofon, sunnah pasang membaligh. Kerana apa? Itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat melaksanakan begitu. Kalau hari Jumaat ataupun masjidnya penuh kan, hari Jumaat ke ataupun hari raya ataupun apa-apa tertentu, sunat asal masjidnya penuh, sunat pasang membaligh walau sampai suara sekalipun. Kerana apa? Itu diperlakukan oleh ketika pada zaman Nabi. Kalau orangnya tak ramai, dia tak payah membaligh. Begitu ya. Membaligh. Sekarang tak ada masjid pakai membaligh, kita dengar ya. Kan pakai membaligh tu bagus ya. Pakai membaligh bagus. Baik, jadi dia kena mengetahui pergerakan imamnya walau dia tak nampak. Contohnya kita bilang tadi, orang perempuan dalam masjid ada dekat lorong belakang ada skrin. Contohnya orang dalam masjid, dia sembahyang dalam masjid, dan dalam masjid, dalam dewan masjid ada bilik store, ada kunci. Dia tengah kemas-kemas store, orang kunci, noja kunci, dia tak boleh keluar. Dia sembahyang dalam store. Sah tak sah? Sah. Kenapa? Walau berkunci sebab dalam masjid. Store tu dalam masjid. Maka dalam store baik, luar store baik, dah kira dalam masjid. Apabila dalam masjid, di dalam satu jemaah. Maka di dalam store, tapi dia dengar pergerakan imam, dia boleh sembahyang. Dia boleh sembahyang dalam store. Ya. Baik. Contohnya Masjid Sultan Singapura. 2 menara depan, dia 4 menaranya. 2 menara depan bukan kira masjid, kerana depan pada mihrab. 2 menara belakang kira masjid. Pasal dia di belakang mihrab dan dia satu bangunan dibikin wakaf sekali. Jadi kalau orang tengah technician repair lampu menara, dia di atas menara kan tinggi. Orang bang dia nak turun adalah susah, nanti macam mana begitu gini semua. Dia di atas menara, dia sembahyang. Ikut imam dalam masjid. Boleh? Boleh. Asal dia dengar suara imam. Dia dengar suara imam, dia tahu. Seperti masjid-masjid, kalau kita orang Singapura pandang kat Malaysia ya, masjidnya luas-luas, ada parking, ada apa. Sana parking tak ada langsung lah. Nanti masjidnya tu di situ masjid, di situ kapak, di situ office, di situ classroom, di situ apa semua ya. Maka nanti basement atas, antara basement dengan atas, basement tu bawahnya ya, kolongnya tu tak nampak, ialah di bawah tempat parking, tapi diwakaf jadi masjid. Saf pertama diwakaf jadi masjid. Jadi dia kena ada sebahagian daripada masjid atas. Nampak imam, tak nampak imam. Tak nampak imam, putus dengan lantai. Tapi kerana diwakaf, jalin dengan wakaf balik semula. Maka dia tak nampak imam, tapi tak kira putus. Kerana apa? Dijalin dengan wakaf. Maka dia kira dalam satu tempat. Maka dia tak nampak imam, tapi imam sembahyang dengar ada mikrofon, sah dia sembahyang. Walau tak nampak, walau tertutup. Bandingnya dalam bilik store tu tadi. Kan tak nampak, berdinding, berkunci lagi. Tetapi dalam satu masjid, dan dia tahu pergerakan. Tak tahu, tak dengar, tapi boleh nampak. Aku sembahyang belakang, aku boleh nampak ya. Kita boleh nampak. Contoh tak boleh dengar lagi macam mana? Kita sembahyang ikut imam yang masbuk. Kita sama-sama masbuk, imamnya sama-sama masbuk. Imam dah Assalamualaikum warahmatullahi.
kita dengan kawan kita tadi masuk, sama-sama masuk, dua-dua bangkit menyempurnakan, tambah lagi berapa rakaat. Dia kawan kita bangkit, kita pun bangkit, kita ghostan contohlah. Kita ghostan, dia tak sedar yang kita ni nak ikut dia jadi makmum, dan kita pula tak tepuk dia ke apa. Dia bacanya pelan, ataupun dia bacanya boleh dengar tapi imam tengah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kan tak terdengar bacaan dia. Tapi kita tak dengar pun bacaan dia. Maka aku tak dengar, maka aku baca Fatihah sendiri. Tetapi aku tahu dia rukuk, aku tahu dia gitu, sebelah betul. Boleh, walau tak dengar sikit pun suara dia. Tapi mengetahui pergerakan imam. Apabila tak tahu pergerakan imam saja, segeralah niat mufarakah, kalau tidak batal sembahyangnya. Baik, sebelum itu kita sebut tentang pergerakan imam. Sebagaimana kalau dia imam, kau akan ikut pergerakannya. Kalau dia bukan imam, kau tak boleh ikut pergerakannya, batal sembahyangnya. Contoh, sembahyang tasbih berjemaah bulan Ramadan, Qiyamul Lail. Biasa kita dengar tau, sembahyang tasbih, sembahyang yang dituntut berjemaah, sembahyang apa? Sembahyang witir dalam Ramadan, sembahyang tarawih, sembahyang 2 hari raya, sembahyang istisqa, sembahyang gerhana, 2 gerhana. Lagi sembahyang apa? Itu sajalah ya. Sembahyang hajat pun tak ada tuntut berjemaah. Segala sembahyang yang tak dituntut berjemaah, sembahyang hajat, sembahyang tahajud, sembahyang tasbih, sembahyang apa lagi? Sembahyang witir tak dalam bulan Ramadan. Semua tu sembahyang duha. Semua tu tak dituntut berjemaah. Tapi boleh tak berjemaah? Boleh. Boleh berjemaah. Boleh berjemaah. Tak dituntut jemaah, tapi boleh nak berjemaah. Dapat pahala tu 27 kerana dia berjemaah. Tapi mana lebih besar pahala? Kalau dia berjemaah ke dia tak berjemaah? Kalau dia tak berjemaah. Jadi sembahyang tasbih nak berjemaah boleh? Boleh. Dapat pahala 27? Boleh. Dapat pahala 27. Tapi mana lebih besar pahala? Dia berjemaah ke tak berjemaah? Tak berjemaah lagi besar pahala. Kerana memang tu sembahyang yang tak dituntut berjemaah. Jadi tak bermakna kita buat aja lebih besar pahala ya. Kadang-kadang tak dibuat tu lebih besar pahala ya. Tapi nak sembahyang tasbih cara berjemaah boleh? Boleh. Biasa kita dengar imam cakap, tuan-tuan, ini sembahyang tidak dituntut berjemaah. Tidak ada warid daripada Nabi sembahyang tasbih berjemaah. Maka kita sembahyang setakat sembahyang bersama ya. Tapi tuan-tuan tak payah niat makmuman, saya pun tak payah niat imaman. Tapi kita sembahyang bersama. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Engkau dah diri saf, satu dekat depan, ramai-ramai kat belakang. Nanti yang depan ni waladhdallin, yang belakang baca apa? Amin. Batal. Kenapa dia bukan imam kau? Itu kira kau dah menyampuk bacaan orang yang bukan imam kau. Batal. Kiranya kau dah menyampuk bacaan orang yang bukan imam kau. Sama lah kita tengah sembahyang sendiri, depan satu grup orang tengah sembahyang, kita tengah sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Ada orang baru sembahyang fardu maghrib. Imam ni waladhdallin. Kita dalam sembahyang kita, dia dalam sembahyang dia. Kita dia waladhdallin, kita sama menyampuk amin. Kan batal. Ya sama. Sama. Yang katanya kok tak, katanya tak berjemaah, tapi kalau dia waladhdallin kok dia sama-sama amin, ya batal. Habis kemudian tambahnya lagi pula, dia baca surah panjang. Kan Qiyamul Lail baca surah panjang-panjang. Yang kat belakang dia baca tak baca surah. Dia tunggu aja. Tak dapat pahala tau. Tak dapat pahala. Kenapa tak dapat pahala? Sebab ini bukan imam dia. Kalau imam dia baca surah pendek inna ataina, ataupun dia baca surah amma yatasaalun, ataupun dia baca surah apa dia baca, kau dapat pasal imamnya. Pasal dia bukan imamnya, tak niat imaman, tak niat makmuman, kau tak dapat pahalanya tau. Mengikut yang bukan, yang tadi kena ikut imamnya, kena mengetahui pergerakan. Ini pulanya mengikut pergerakan, mengikut perbuatan yang bukan imamnya. Kemudian apa dia? Allahu Akbar ke pun Allahu Akbar. Dia sami Allah liman hamidah ke pun bangkit. Batal lagi. Kerana apa? Mengikut arahan orang yang bukan imamnya. Sembahyang kan ada satu sujud, rukuk ada satu sebabnya. Menyahaja sujud, menyahaja rukuk, menyahaja i'tidal. Kalau tak sengaja kan tak boleh. Jadi kalau kita tengah sembahyang, orang bilang, oi, lamanya diri, rukuklah. Boleh tak kita rukuk? Tak boleh. Kau rukuk atas arahan dia. Samalah dalam tadi jemaah. Imam dia Allahu Akbar. Itu imam dia ke bukan? Bukan. Tapi kok dia rukuk, disuruh rukuk, engkau rukuk. Pergerakanmu tu tergantung kepada orang yang bukan imammu. Batal sembahyang juga.
Jadi kalau nak bikin sembahyang tasbih berjemaah, nak bikin ramai-ramai, niat imaman, niat makmuman, sudah. Tak apa, dah berkumpul niat makmuman dan imam. Kalau tak nak, dia bilang tuan-tuan jangan diri tengah-tengah saf. Sendiri, imam si ustaznya tu diri kat tengah sebelah sana. Makmum pun tak ada pakai saf, sendiri-sendiri bikin. Begitu ya. Begitu. Sekarang ni macam-macam tau, macam-macam pesennya. Kita dengar. Sembahyang tasbih berjemaah. Tetapi saya tidak niat imaman, awak tak ada niat makmuman. Habis macam mana kau sembahyang bersama? Tak boleh. Kita kena tahu dalam bab jemaah, mengikut imam apa hukumnya, mengikut yang bukan imam pun ada hukumnya, ya. Jadi kalau yang nama imam tak boleh tidak, kena ikut. Yang bukan imam tak boleh tidak, tak boleh ikut. Begitu ya. Itu namanya mengikut imam, ikut imam. Baik. Sembahyang, kita kata sembahyang Isya lah, dia baca imam kuat. Dia udah baca Fatihah. Makmum belum sempat baca Fatihah. Imam batal dah tu. Jadi makmum pergi ke depan baca Fatihah lagi ke ataupun macam mana? Kalau dia dah baca Fatihah, makmum belum baca Fatihah, makmum kena baca Fatihah. Sebab maknanya yang sembahyang ni belum baca Fatihah. Ya. Baik. Umpamanya imam kuat ke ataupun slow? Kuat. Sebab insya kuat. Jadi imam dah baca Fatihah, waladdallin, amin. Kita tengah baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya batal, dia keluar, kita ganti. Kita kan baca Fatihah. Dan imam dah baca Fatihah, semua dah jawab amin tadi. Pasal imam ini yang baru ni belum baca Fatihah dan dia kena baca Fatihah. Dan ni sembahyang Isya dan berjemaah, maka dia baca kuat. Dan apabila dia amin, kau pun amin lagi. Begitu ya. Jadi kok dua amin. Tadi yang amin imam A, sekarang imam B. Umpamanya ya. Jadi amin dua kali amin. Begitu ya. Jadi dua Fatihah, sebab yang nama sembahyang mesti ada Fatihah. Dan si fulan tadi dia belum baca Fatihah, maka dia baca Fatihah. Dan sembahyangnya Isya, maka bacaannya kuat. Dan sembahyangnya berjemaah, maka dia amin, kau pun kena amin. Kena amin juga. Begitu ya. Fatihahnya nak sambung ke nak start over? Nak sambung aja pun boleh, nak start over pun boleh. Kalau kita baca Fatihah kita sendiri, kita alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, imamnya batal, kita tampil terus maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Fatihahnya dipakai, Fatihahnya diterima. Tapi kalau kita belum baca Fatihah, imam yang baca, imam bismillahirrahmanirrahim sampai maliki yaumiddin, batal. Kita tampil dan kita belum baca Fatihah, ulang balik Fatihahnya. Kalau memang Fatihah kita cuma sebahagian bagi makmum, sebahagian jadi imam, kita tinggal kuatkan saja. Sebab kita tetap kira bacaan kita. Bacaan kita. Tapi yang tadi kira bacaan dia, bukan bacaan aku. Maka aku belum baca, maka aku ulang bacaannya. Begitu ya. Terus boleh, dia sambung slow aja pun boleh, sebab mengangkatkan suara sunat hukumnya. Sembahyang nak angkat suara ke nak slow? Sebetulnya sembahyang itu tengok bila kita tunaikan. Qada sembahyang zuhur, umpamanya kita ada musafir ke, ataupun kita ada bandage ke, tangan kita ada semen ke, sekarang dah buka semen, aku nak qada sembahyang zuhur aku waktu pukul 10 malam. Maka kerana kita sembahyangnya pada waktu malam, walau sembahyang zuhur pun baca kuat. Kita naik kapal terbang, sembahyang subuh, menghormat waktu aja kerana menyalahi kiblat apa semua. Apabila kapal terbang mendarat dekat airport, kita sembahyang subuh qada pukul 10 pagi, sembahyang subuh baca pelan. Kenapa? Kau tunaikan waktu siang. Sembahyang asar kau baca kuat, sebab dia dibuat waktu malam. Buat waktu malam, begitu ya. Begitu. Kalau dia antara dia umpamanya, taruhlah orang perempuan dalam satu grup ini, imam mati mikrofon, semua tak tahu, dia mufarakah, dia boleh sembahyang sendiri tak?
Dia boleh sembahyang betul jemaah sendiri tak? Kita tak boleh ikut imam yang masih jadi makmum. Aku ni tak dengar. Mana tahu akak sebelah dengar? Sebab aku ni rodok budak. Aku ni rodok budak. Aku ni ada pakak sikit. Tapi mana tahu akak sebelah dengar dan dia masih jadi makmum. Aku tak boleh ikut jadi imam. Aku tak boleh ikut dia jadi imam. Aku tak boleh ikut dia jadi imam. Tapi kalau dia boleh bergerak, kita tahu dia masih jadi makmum dan kita tahu pendengaran dia lebih kuat daripada kita. Kita tengok dia punya pergerakan tu dah kira kita ikut jemaah yang mengetahui pergerakan imam pun boleh. Tak usah ikut imam baru, ikut dia juga sebagai makmum. Kenapa dia juga makmum bagi jemaah yang besar? Kan dia bilang mengetahui pergerakan imam ataupun makmum yang mengetahui pergerakan imam. Jadi akak yang tak budak tu, kita boleh ikut dia. Kerana apa? Dia dengar dan kita ikut dia tu sahih. Taruhlah semua budak, ataupun memang ada tembok memang tak dengar. Memang semua tak boleh dengar semuanya. Tapi kita tak tahu yang dia ni dia masih jadi makmum sebab aku tahu nak masuk jemaah semua jadi makmum. Kalau aku tak tahu dia jadi makmum ke tidak, maka tak boleh lantik dia jadi imam. Semua masih dalam sembahyang, masih rakaat pertama. Tiba-tiba mikrofon mati, umpamanya. Mikrofon mati, maka kita tengok. Kalau kita tengok semuanya jemaah sembahyangnya masih sama tersentak, masih jadi makmum lah. Kita tengok dia dah sembahyang dewan, dah rukuk sendiri pun semua dah lepas daripada jemaah. Semua dah lepas daripada jemaah, maka kita belum terus niat makmum dengan dia. Kalau kita dah tahu dengan yakin bahawasanya dia sudah lepas jemaah, maka dia sudah tidak jadi makmum, barulah kita boleh lantik dia jadi imam. Kalau selagi kita masih rasa mungkin dia boleh dengar, aku yang tak dengar, mungkin dia dapat tahu sebab aku sembahyang tabir-tabir kat depan dia, betul ada tabirnya ada lubang sikit, umpamanya ya. Tapi walaupun yang lain dia sembahyang sendiri-sendiri dan dia ni sembahyang sendiri, awak semua sembahyang sendiri, saya nampak depan tabir saya betul ada lubang sikit ya. Saya nampak pergerakan jemaah depan. Oh, nasib baik kalau sembahyang tabir ada berlubang, umpamanya ya. Begitu. Jadi kecuali kita yakin dia pun dah mufarakah, maka kita nampak gaya dia punya sembahyang sendiri, maka kita begitu. Maka sebab itu kalau nak jadi makmum, sayugia tepuk dulu. Tengok reaksi dia. Dia tak tolak, ikut. Dia tolak bermakna ada sebab kita tak boleh ikut. Salah satu sebab, aku masih makmum lah pada 27. Kalau dia tak boleh terima, dia signal. Kalau tengah diri, dia signal turunkan bawah tangan aja. Turunkan bawah. Kalau tengah duduk, signal tangan aja gini. Begitu ya. Begitu. Tepuk orang sembahyang ni kadang-kadang orang tak faham, susah. Tepuk aja orang jadi bingung. Saya pernah tepuk, ada orang nak sembahyang, saya datang sembahyang terlambat, saya tepuk, dia tulis ada apa? Alamak, ada apa pulanya? Ya dah batal lah sembahyang kau. Allah. Begitu. Kita tepuk dia tak faham. Kadang nak tepuk orang pun kadang dia tak faham ya. Jangan orang tepuk dia melata ke apa semua. Allah. Susah lah ya orang kalau tak faham, susah ya. Susah begitu. Tak boleh sebab dia tak tahu yang belakang tu dah tentang dia seorang budak, yang lain semua boleh dengar juga. Kecuali dah imam dah salam. Kalau imam dah salam, dah tahu semua dah tak ikut imam masbuk. Tapi ini masih dalam jemaah kan. Semua tak tahu, maka semua masing-masing. Kalau dia nak jadi imam, dia terus step forward ke depan. Kalau imam dah salam, okeylah kan jadi masbuk, satu orang tampil ke depan. Tapi ni aku nak tampil ke depan, dia masih ikut imam yang depan. Aku nak jadi imam kedua pulanya. Tak boleh ya. Seronok ya kita belajar fiqh ni ya. Ini pada semua asas tau, ini bukan bab tinggi-tinggi. Ini semua masih kira asas bab jemaah semua itu. Tapi dan kita semua dah belajar. Cuma masalah ini kalau begini dan bermakna kalau kita tak faham tu alhamdulillah lah. Bukan bermakna kita tak pandai, bermakna selama ni alhamdulillah sembahyang kau okey. Dan bermakna alhamdulillah selama ni mikrofon masjid okey. Bermakna alhamdulillah selama ni tabir masjid pun okey. Sampai masalah ni tak timbul. Jadi masalah fikir ni kan masalah. Macam semalam kita baca Matal al-Badrin di pintas puding ya. Dibilang maka aku petik masalah ni daripada kitab masalah ya. Fiqh belajar masalah kalau begini aku hukumnya, masalah kalau begini batal atau tidak, masalah kalau begini boleh ikut ataupun tidak, begitu ya. Baik berada di dalam masjid ataupun
jikalau makmum di luar masjid, maka hendaklah tidak melebihi jarak 300 hasta, iaitu 300 hasta lebih kurang 200 meter, bukan 100 meter lah ya, dari saf di hadapannya. Ini kita akan huraikan minggu depan insyaAllah. Hari saya setakat sampai sini, sebab saya nak pukul 6 terus nak berangkat. Hari pergi sekarang maghribnya pukul 7 ya, sekarang sebelum pukul 7 dah maghrib ya. Hari ada maulid di Muar, patut di UTHM Pagoh. Tapi pasal ini bulan maulid, UTHM bawa maulid kuliah dia tu, menjadikan maulid bawa di masjid, bawa di masjid. Jadi kita ada maulid di sana. Baik itu ya, Al-Habib Alwi bin Syihab ya, Mufti Hadramaut selalu bilang dalam bab-bab ini, bab air, bab wuduk, bab sembahyang, bab fardu ain lah, kitab-kitab seumpama ini kau kena ulang, khatam dan ulang, khatam dan ulang, khatam dan ulang sampai mati. Walau kau dah belajar sampai peringkat tinggi macam mana, walau kau dah mengajar peringkat tinggi macam mana sekalipun, tapi bab asas ni kau kena ulang dan ulang. Kena jadi ilmu yang senantiasa dipelajari. Sebab ini yang senantiasa kita perlakukan, tapi kadang-kadang masalahnya tak timbul sekarang. 3 tahun akan datang baru berlaku sesuatu perkara. Tentang 300 hasta tu. Setakat ni tak ada 300 hasta. Sekarang dah mula ada sembahyang berapa hasta jarak dengan kawan kita. Sembahyang tak sama ni, tangan bak tutup muka tak ada. Sekarang dah ada sembahyang tutup muka ya, sembahyang tutup muka. Allah. Jadi semua tu, itu semua masalah-masalah fiqhiyah. Jadi kalau kita tahu apabila timbul satu perkara, kita mudah ya, kita tahu semua hukum fiqh. Kalau kita tak tahu pun lah, aku dah belajar bab ini, bab batal, bab tak dengar, bab ikut, tapi sembahyang kita masih tetap okey macam biasa. Apa manfaatnya kita belajar? Kau sembahyang je, ketahuilah tuan-tuan yang dahulu belum tahu apa yang kita belajar sekarang, dan sekarang tuan-tuan dah ketahui. Tadi sembahyang asar pahalanya lain, sembahyang maghrib pahalanya lain. Kenapa? Yang mendirikan sembahyang terlebih memahami, maka pahalanya lain. Walaupun tak ada batal suara, tak ada sampai terlambat imam ke tercepat imam yang kita cakap tadi, masih macam biasa saja. Tiba-tiba kau sembahyang, pahala aku kau lagi besar daripada sembahyang asar tadi, kerana sekarang kau ada lebih berpengetahuan daripada asar tadi. Jadi dengan lebih berpengetahuan, lebih tinggi martabat, lebih tinggi pahalanya. Tak sama. Firman Allah Taala, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Rasulku, adakah sama mereka yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Wa innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya saja yang mengambil peringatan adalah orang yang punya mata hati. Jadi tak sama macam mana sekalipun, tak sama ya. Puasa, dia puasa, kita puasa, subuh sampai maghrib, sama-sama baca Quran, sama-sama tadarus, sama-sama sembahyang, sama-sama saf awal. Abang ni kok pahala lebih besar pada aku, abang ni lebih faham ilmu puasa, aku kurang faham ilmu puasa, sebab itu markahnya lebih tinggi daripada markah aku ya. Begitulah tuan-tuan sekalian ya, kita akan pelajari, jadi kita tahu. Jadi kalau kita ada apa-apa sembahyang, kita tak sembrono. Kadang kita sembahyang dekat airport, kita tunggu sementara nak tunggu flight kan, kita tunggu nampak tempat ada corner sembahyang, yang tempat ada bilik sembahyang genah, ada tempat wuduknya apa semua, mana tahu. Malaysia, airport negeri lain ada, airport negeri Arab lagi pun sembahyangnya tak ada tempat sembahyang pun, corner tepi tangga je gitu, dia pasangkan tali kepung. Tempat wuduk pun ambil toilet. Ke tempat kita yang paling genah lah, alhamdulillah ya, di hati kau negeri Arab pun kayak gini tempat sembahyangnya. Jadi kita sementara nak tunggu flight tu, kita tengok orang sembahyang, yang ada masuk gini, yang ada sembahyang dia punya cara ikutnya tak, yang ada sembahyang dia masuknya sini, yang ada sembahyang masuknya sini, yang ada sembahyang kau tengok dia terus imam dah dimasuk, imam tengah rukuk, dia habis, boleh habiskan Fatihahnya, imam dah i'tidal dah apa, dia rukuk sendiri, semua ikut dapatkan dia. Saya aku tengok gini, yang ini batal, yang ini tak batal, yang ini sah, yang ini tak sah, semuanya gitu. Nak tegur tak nak tegur? Sebab nasib baik kau kat luar negeri, jadi aku tak tahu kau mazhab apa. Aku tak tahu kau mazhab apa. Mungkin kau bukan mazhab Syafi'i, maka tak perlulah aku tegur. Tak perlulah aku tegur. Macam-macam pesen kita tengok. Tak payah masjid lain lah, masjid kita saja kan ya. Masjid kita saja begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Dah baca doa tadi ya. Alhamdulillah rabbil alamin.